apa yang kerajaan boleh buat adalah untuk melindungi mereka yang masuk. Sebab kita tak boleh nak menghalang. Ini adalah peredaran zaman ataupun peredaran teknologi. Maksudnya kita tak boleh nak halang orang untuk tak buka social media ataupun tak menjadi seorang influencer. Tak boleh, sebab itu adalah trend sekarang ini. Begitu juga dengan e-hailing, begitu juga dengan gig ekonomi. Kita tak boleh nak menghalang, tetapi kita boleh membina support tertentu. Contohnya macam mana kita nak melindungi mereka ini yang dah pun masuk dalam gig ekonomi supaya mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah berbanding dengan sebelum ini. Kalau kita tengok baru-baru ni ada pembentangan bajet dan sebagainya, ada menyentuh tentang lesen dan sebagainya. Okay, dalam perkara itu juga kita ingin lihat satu perkara, adakah itu satu kemajuan atau bagaimana sebenarnya kita nak lihat dalam proses, adakah kalau kata kerajaan nanti pun akan bagi banyak kemudahan dan sebagainya, adakah itu akan menggalakkan lagi ramai orang nak terlibat dalam bidang e-hailing? Rather than menggalakkan, saya rasa apa yang kerajaan boleh buat adalah untuk melindungi mereka yang masuk. Sebab kita tak boleh nak menghalang. Ini adalah peredaran zaman ataupun peredaran teknologi. Maksudnya kita tak boleh nak halang orang untuk tak buka social media ataupun tak menjadi seorang influencer. Tak boleh, sebab itu adalah trend sekarang ini. Begitu juga dengan e-hailing, begitu juga dengan gig ekonomi. Kita tak boleh nak menghalang, tetapi kita boleh membina support tertentu. Contohnya macam mana kita nak melindungi mereka ini yang dah pun masuk dalam gig ekonomi supaya mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah berbanding dengan sebelum ini. Kalau sebelum ni saya tampak kalau kerja pun kadang-kadang kita tidak ada apa-apa perlindungan, tapi sekarang sekurang-kurangnya contohnya macam kalau bagi mereka yang bekerja dalam e-hailing boleh buat aisaraan misalnya. Aisaraan ni pun muncul baru-baru ini saja. So sebelum ni mereka yang bekerja sendiri tak boleh nak menjamin masa depan ataupun menjamin persaraan mereka, tetapi ada. Dan banyak lagi lesen-lesen yang seperti apa yang Hafiz bagi tahu, contohnya daripada bajet 2023 adalah bertujuan untuk melindungi mereka-mereka yang masuk dalam gig ekonomi. Kalau kita nak menghalang tu tak boleh. Contohnya macam anak kita lah, kita nak halang anak kita jangan main atas suka yang dihalang tu kursi, atas meja main juga. So benda yang sama juga. So kalau kita nak halang pun tak boleh sangat. So kita kalau kita bantu mereka supaya mereka ada masa depan yang lebih cerah. Dan bukan itu saja, melalui pendidikan seperti Persona XY hari ini kita terbaik nak bagi tahu kepada generasi muda yang bukakan pilihan masing-masing. Maksudnya jangan terhadkan pilihan anda itu. Maksudnya tambahkan ilmu, cinta ilmu. Ilmu kalau kita tak nak belajar kat universiti pun tidak mengapa. Asalkan kita tambahkan ilmu yang boleh memberi kita pendapatan selain daripada kerja hakiki kita, contohnya dalam e-hailing, contohnya macam video making ataupun contoh dalam graphic design ataupun dalam coding misalnya. Benda-benda ini adalah masa depan dan benda-benda ini nescaya pada masa akan datang memberi pulangan yang sangat-sangat tinggi. Dan syarikat-syarikat besar pun sekarang macam saya sendiri, saya ada bisnes pun, saya suka outsource kepada golongan-golongan muda untuk buat graphic design, untuk buat video making dan sebagainya. So ini adalah pendapatan yang lebih selamat, tak adalah kena hujan panas dan sebagainya. Dan memang kemahiran yang diperlukan oleh syarikat-syarikat besar untuk maju ke hadapan. Baik, itu dia jawapan. Kalau doktor kata doktor ada bisnes, kalau doktor perlukan jurucakap, kami ada. Kami berdua ada. Doktor jangan risau. Saya tengah access tengah access kan. Tengok kita memang mencukupi. Mampu seorang je. Mampu seorang je. Gila-gila lagi. Tapi doktor, saya suka perjuangan doktor. Kata-kata doktor tu masih lagi menjuangkan menuntut ilmu tu adalah penting. Menuntut ilmu dan pastikan dengan ilmu tu kita dapat membuka peluang yang banyak. Bukan hanya satu bidang saja. Jadi itulah kepentingan yang perlu kita diwar-warkan kepada generasi muda. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.